Dewan Utama Semayang ini untuk kita memulakan kursus pada pagi ini. Jadi saya minta kerjasama tuan-tuan puan yang masih ada lagi di luar ataupun di luar dewan ini untuk sama-sama masuk dan menghadiri kuliah yang akan disampaikan oleh Ustaz Tuan Haji Ahmad Junaidi bin Muhammad Said. Jadi saya tidaklah ingin bercakap mengenai masalah sungguh-sungguh cemburu kepada kita, dan kita teruskan. Dengan ini saya menyebut penceramah khusus asal tadi dari tahun 2014 Tuan Haji Ahmad Junaidi untuk memulakan kuliah pada pagi ini dengan segala hormatnya. Dan sehingga seterusnya
kebijakan yang disunatkan kepada pelaku ibadah umrah daripada berniat ibadah umrah sehinggalah memulai perbuatan tawaf. Manakala haji, bagi orang yang melakukan ibadah haji, bermula setelah meniatkan ibadah haji sehinggalah mula melontar Jamratul Kubra pada hari 10 Zulhijjah. Jadi itulah waktu tujuan diperbanyakkan, dilebihkan bagi kita untuk melakukan ibadah umrah dan haji. Untuk hari ini tuan-tuan, kita akan baca doa tawaf pusingan yang keempatnya. Sama-sama tuan-tuan kalau ada buah buku, tuan-tuan boleh keluarkan buku tu, tandakan manakah tempat-tempat stesen, tempat-tempat kita nak berhentikan di mana supaya kita dapat melancarkannya. Doa yang kita akan baca pada pagi ini, tawaf pusingan yang keempat ini, kerap kali dijadikan himpunan doa-doa bagi orang yang soleh. Jadi kita lancarkan ini supaya kita boleh amalkan setiap lepas solat kita boleh baca, ya, dari segi amalan harian kita. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa 'amalan salihan maqbula, وتجارة لن تبور يا عالم في الصدور أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف علي كل غائبة لي منك بخير يا رب العالمين. Sambil baca sekali lagi insyaAllah tuan, kita tengok kita punya sempadan ataupun tempat-tempat kita nak berhenti. Allahumma ja'alhu hajjan mabrura, wa sa'yan mashkura, wa dhanban maghfura, wa 'amalan salihan maqbula, wa tijaratan lan tabur ya Allah ya 'alim ma fi as-sudur أخرجني يا الله من الظلمات إلى النور اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار رب قنعني بما رزقتني وبارك لي فيما أعطيتني واخلف علي كل غائبة لي منك بخير يا رب العالمين. Maksud tuan-tuan yang kita baca ni dan
harian setelah kita selesai solat fardu, tuan boleh ambil doa yang memberi hati dan memberi faham kepada kita insya-Allah ya. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah hajiku haji yang diterima, usaha yang dipuji, dosa yang diampuni, amalan soleh yang makbul yang diterima, dan perdagangan yang tidak rugi. Ya Allah yang maha mengetahui isi hati, keluarkanlah diriku daripada kegelapan kepada terang benderang cahaya. Ya Allah ya Tuhanku, sesungguhnya aku mohon darimu perkara-perkara yang menyebabkan turunnya rahmat-Mu serta mendapat keampunan, keselamatan daripada segala dosa, beroleh segala jenis kebajikan, berjaya mendapat syurga dan selamat daripada azab api neraka. Ya Allah ya Tuhanku, jadikanlah diriku berpuas hati dengan pemberian nikmat yang telah Engkau kurniakan kepadaku. Berkatkanlah apa yang Engkau anugerahkan kepadaku, gantikanlah apa yang hilang dariku dengan apa yang baik darimu. Jadi tuan-tuan, doa yang kita baca sebentar tadi sebenarnya ada tiga isi yang boleh kita pisah-pisahkan dan kita amalkan ya. Yang pertama berkaitan dengan haji yang diterima, yang kedua di tengah itu supaya kita mendapat limpah rahmat keampunan daripada Allah, dan yang ketiga yang di bawah tu Rabbi fa'in'amni bima razaqtani, jadi kalau aku berpuas hati dengan nikmat yang Tuhan bagi, jadi haji. Kemudian nikmat itu pula kita minta ya Allah ya Tuhan, berkatkanlah nikmat yang dapat pada kita tu. Dan yang ketiganya minta supaya ganti sekiranya hilang nikmat tersebut daripada itu, dan nikmat lain yang lebih baik daripada nikmat yang tersebut. Jadi penghujung doa ini Rabbi fa'in'amni, kalau kita tengok rangka yang terakhir kembali siang kedua terakhir, Rabbi fa'in'amni bima razaqtani wa barik li bima a'taytani wa khulf 'alayhi kulli wali wa dzikri min kabi khair itu tuan amalkan ya. Sebab dalam tu ada tiga rangkuman doa yang cukup memberi faedah kepada kita. Ya Allah, qanaatkanlah, cukupkanlah apa benda yang Tuhan bagi itu kita rasa cukup. Ada yang Tuhan bagi tapi kita rasa tak cukup, kita rasa biarlah yang itu pun memuaskan hati kita ya. Yang kedua, nikmat tersebut biarlah dia berkat kepada kita. Dua. Yang ketiga, waqluf 'alayya kulli khatibatin li, dan pulangkan semula, gantikan semula sekiranya nikmat itu hilang daripada aku dan gantikan lebih baik pihak yang lebih baik ini. Jadi dua doa ini kita baca di lepas salat, pastikan kita cubalah hafal doanya. Sebaik kita hafal, kita tampalkan di dinding itu baca. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, syukur kepada Allah, kita telah masuk kepada minggu yang kelima ya. Minggu yang kelima ni tuan-tuan, kita telah bicarakan banyak perkara. Kita telah sebutkan perkara yang berkaitan dengan rukun haji, kemudian wajib haji, rukun umrah dan wajib umrah. Jadi formula yang kita telah bicarakan sebelum ini tuan-tuan, 6-6-5-2. 6 yang pertama rukun haji 6 perkara, yang kedua wajib haji 6 perkara juga, rukun umrah ada 5 dan 2 wajib umrah. Apakah dia 6 wajib bagi haji yang tuan? Yang pertama, niat haji. Nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, sahaja aku melakukan haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kemudian rukun yang kedua, wukuf di Arafah. Nun, waw, wukuf, to. Wukuf di Arafah. Yang ketiga, rukun yang haji ketiga, tawaf, tawaf. Kemudian yang keempat, sa'i haji. Tawaf haji, sa'i haji. Lepas sa'i haji, bergunting haji. Lepas bergunting, tertib pada kebanyakan rukun ya. Kita telah bicarakan niat pun sudah minggu lepas, niat haji sudah kita bicarakan. Niat haji ni tuan-tuan, kita dah bincangkan niatnya bagaimana, kalau haji ifrad macam mana tekniknya. Maksudnya datang ke Mekah buat haji, niat haji dulu, habis haji baru niat umrah. Yang kedua, teknik yang kedua
qiran haji tersebut ini akan serentak sahaja aku melakukan umrah dan haji dan aku berihram kedua-duanya kerana Allah Ta'ala. Itu bahagian niat haji. Selesai kita bicarakan. Minggu lepas juga kita telah ceritakan berkaitan dengan tawaf, berkaitan dengan wukuf di Arafah. Bilakah waktunya, bilakah waktu afdalnya, ya, apakah kita nak buat di sana, kita telah bicarakan. Juga pada rukun haji yang kedua, 1 dan 2 telah bicarakan. Hari ini kita akan masuk kepada rukun haji yang ketiga dan seterusnya, ya. Jadi tuan-tuan, hari ini kita akan rujuk kepada berkaitan rukun haji yang ketiga, ya. Kemudian sa'i nanti kita akan susuli dan itu bergunting dan sebagainya. Kemudian wajib bagi haji, tuan-tuan, ada 6 perkara. Apa wajib haji yang pertama? Niat ihram di miqat. Niat ihram di miqat. Itu yang pertama. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati Allah sekalian, saya kalau sekiranya tuan-tuan, saya nak susun semula bagi tuan-tuan perhatikan nampak sama ada nak buat umrah ataupun haji. Tuan-tuan, perkara pertama sekali sebelum tuan-tuan hendak melakukan haji ataupun umrah, ya, nombor 1, sebelum tuan-tuan hendak berniat rukun haji ataupun umrah, niat haji ataupun niat umrah, tuan-tuan mestilah meninggalkan larangan 13 perkara dulu, ya. Maknanya tuan-tuan, sebelum tuan-tuan niat, tuan-tuan dah pakai pakaian ihram, dah buat semua, dah standby untuk nak masuk. Jangan kita dah masuk baru kita nak tukar pakaian, kita dah pakai dulu, kan. Maknanya tuan-tuan, kalau ikut kronologinya, macam manakah seseorang itu hendak melakukan haji? Mula-mula dia kena berpantang dengan 13 perkara dulu. Pastikan tengok pakaian boleh atau tak boleh. Belum niat lagi, dia dah berpantang 13 perkara tu, standby untuk bersedia untuk balik. Lepas tu yang kedua, baru sampai ke tempat nak start miqat dia, nak berniat. Maknanya dia dari Malaysia, dia dah pakai pakaian dah, pakaian ihram, sampai di Qadmul Manazil, sampai ke tempat miqat, di tempat berniat. Di situ baru dia buat wajib haji yang kedua. Kalau ikut susunan apa kita nak buat, ya. Lepas saja dia sampai ke tempat tersebut, baru dia buat rukun haji yang pertama, baru niat di situ. Lepas tu barulah dia pergi ke Mekah, masuk ke kota Mekah, baru buat rukun haji yang kedua pula, tawaf, sa'i dan sebagainya. Bermakna tuan-tuan, dalam rukun haji dan wajib haji, yang mana dulu kita nak buat sebenarnya? Jawapannya ialah wajib haji. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita bicarakan tawaf ini, kita bicarakan tentang hukum haji ini, tuan-tuan kena fahami dulu perkara wajib haji sebelum nak masuk haji dulu. Larangan 3 perkara itu kita dah hadam dah fahami dah. Bila kita dah faham, bila sampai tempat sempadan dia, baru kita niat di situ. Ya, tuan-tuan jangan niat di Malaysia. Kalau tuan-tuan niat haji di Malaysia ni, ihram itu sudah pun berjalan, berpuasa, berjalan serta-merta. Jadi itu dari segi tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, ya, pelaksanaan ibadah haji ini, ya, dia ada 2 perkara. Pertamanya rukun haji ada 6 perkara dan wajib haji ada 6 juga perkara. Okey tuan-tuan, perhatikan, ya. Kita lihat berkaitan dengan rukun haji, ya. Yang pertama niat ihram haji. Niat ihram haji dipecah pada 3 perkara. 1 niat haji ifrad, yang kedua tamattu' dan yang ketiga qiran. Kita boleh pilihlah mana kita nak buat. Sebelum kita nak berniat ini, kita kena tahu dahulu larangan ihram 13 perkara. Dah tahu ini, kemudian dia sampai di sempadan, barulah kita berniat haji itu. Lepas itu tuan-tuan, kita sampai waktu wukuf di Arafah, kita wukuf. Lepas wukuf, balik daripada wukuf kita pergi, lepas wukuf kita pergi bermalam di Muzdalifah. Lepas bermalam di Muzdalifah, kita melontar, kita ke bawah ni, kita pergi ke bawah, lepas itu baru balik ke Mekah, pergi tawaf. Lepas tawaf sa'i, bergunting, ya, barulah selesai ibadah. Jadi itu susunan bagi kepada haji yang buat, dia saling bertukar-tukar tempatnya. Jadi sebab itu hari ini kita nak bicarakan berkaitan dengan tawaf, ya. Okey, baiklah tuan-tuan. Kita lihat pada tajuk rukun
haji yang ketiga ya. Alhamdulillah ya, saya harap tuan sudah bersedia lah ya, untuk tuan masih boleh masuk ke dalam ruang pertama ni ya. Yang kita tak boleh masuk ada di kosong. Boleh masuk insya-Allah. Okey, sebelum kita nak masuk ni pada perkara tawaf ni tuan-tuan, saya beranggapan ya bahawa ya, saya meletakkan bahawa di dalam kesemua rukun haji, dalam kesemua ibadah tersebut, tonggaknya berada di antaranya ialah ibadah tawaf. Saya letakkan perkara yang selalu ya, yang dianggap sebagai tonggak yang selalu berlaku kesilapan. Ya, kebanyakan jemaah haji seluruh dunia bermasalah pada ketika tawaf. Ya, sebab apa tuan-tuan? Kerana tawaf ini tidak boleh tidak dilakukan dalam Masjidil Haram, di dalam masjid. Kalau sekiranya perkara-perkara yang lain, niat bukannya dalam masjid, wukuf di pada Arafah, tawaf dalam masjid, sa'i bukan dalam masjid, walaupun binaan dalam masjid, tetapi dia tidak dikira sebagai dalam masjid. Bergunting mana-mana tempat. Jadi kesemua ni tuan-tuan, kesemua perkara dalam rukun haji dan wajib haji, kesemuanya bukan dalam masjid kecuali tawaf. Itu nombor satu. Bermakna bila disebut dalam masjid, dan masjid itu pula ialah masjid yang nombor satu dalam dunia, masjid yang dibina dalam dunia ini yang pertama kali, bermakna banyak larangan-larangan yang perlu dijagai oleh setiap imam ya. Jadi yang betul tak boleh masuk, yang berdarah, berluka, yang macam-macam. Kemudian dari segi adab ketika tawaf perlu dijaga ya. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya. Jadi kalau sekiranya yang paparan yang tuan-tuan nampak di hadapan, kita lihat dari segi pengertian yang terlebih dahulu. Pengertian tawaf ya. Tawaf ini tuan-tuan ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 kali pusingan dengan syarat-syaratnya. Yang diartikan yang tawaf ini ialah 7 kali pusingan. Kalau sekali pusing dengan sempurna, contohnya tuan-tuan, kita kata tiang yang pertama ni tiang Hajarul Aswad, tiang nombor 2 tu rukun, yang kedua rukun, yang ketiga rukun, yang keempat. Jadi rukun pertama, 2, 3, 4. Jadi kita akan pusing di luar ni. Dalam Kaabah tak boleh anggap yang dalam tiang ni dianggap dalam Kaabah. Tuan-tuan akan pusing di luar ni, katakan di luar kawasan Kaabah ni, tiang yang pertama hingga yang keempat. Pusingan kalau sekiranya dilakukan sekali, dianggap belum tawaf lagi. Apakah makna tawaf? Tawaf ini mesti 7 kali pusingan. Bermakna sekali tawaf, sekali kita buat ibadah tawaf, mesti 7 pusingan dengan sempurna. Macam kita sembahyang fardu maghrib ada 3 rakaat. Tuan-tuan, sedang kita sembahyang 2 rakaat, tertentu kita sedang solat, batal, kita kurang wuduk semula. Adakah dianggap solat maghrib itu dianggap sah? Jawapannya tidak, sebab tidak memenuhi syaratnya, kurang 1 rakaat. Kita ambil sembahyang semula, kita buat semula sembahyang, dianggap baru sah. Maghrib itu baru baru lulus perbuatan. Jadi begitulah dengan tawaf tuan-tuan, mesti 7 pusingan dianggap satu tawaf. Bermakna kalau 2 kali tawaf bermakna 14 pusingan. Bukan 2 kali tawaf tu 2 kali pusing, 14. Kalau 10 kali tawaf kita lakukan bermakna 70 pusingan yang kita buat. Sebab apa saya nyatakan begini? Kerana nanti tuan-tuan kita akan tengok syarat-syaratnya, mesti 7 pusingan itu tidak kurang walaupun selangkah. Sebab kita pusing ni, kita gunakan kaki, kita jalan pusing. Kita bergerak 1, 5 langkah ni. Setiap langkah yang kita kira ni dianggap macam mana kita laksanakan solat itu. Sekiranya kita kurang 1 langkah bermakna rakaat itu kurangnya rukuk, contohnya hilang. Lepas dia baca surah Fatihah, kita pun tak rukuk, terus pada sujud. Begitulah ibaratnya. Jadi bermakna tuan-tuan, setiap langkah yang kita pusing, Kaabahnya agak besar. Kalau sekiranya saya membilang
langkah dalam pusingan yang pertama itu ada 100 langkah. Contohnya 100 langkah. Sekiranya 7 pusingan, bermakna tuan-tuan ada 700 langkah dengan sempurna. Mesti ada 700 langkah, mesti ada. Saya nak kita bawa supaya jemaah boleh faham ya. Dan sekiranya ada 699 langkah saja tuan-tuan buat dalam masa tawaf, dianggap tawaf itu belum sempurna lagi. Itu maksud dia 699. Begitu juga dengan ibadah sa'i nanti. Kerana Rasulullah SAW sa'i dengan unta. Dia kira langkah unta itu. Setiap khutbah, setiap langkah yang tidak sampai kepada bukit Safa dan Marwah dianggap tidak sempurna. Jadi begitulah pentingnya tuan-tuan semasa kita melakukan ibadah tawaf dan sa'i. Jadi rukun haji yang ketiga yang kita bicarakan sekarang ini ialah tawaf mesti pusing itu ya, sekali tawaf bermakna 7 pusingan ya. Jadi tuan-tuan ada syarat-syarat. Kita lihat syarat-syarat. Nah, tawaf ini saya ibaratkan dalam haji dan umrah ini sebagai ibunya, ibu dia. Kerana apa? Kerana masa tawaf lah jemaah haji, jemaah umrah leka, dan bila balik saya melakukan tawaf baru dia bertanya. Bila bertanya saya kata tuan dianggap sudah terhilang salah satu syarat sah untuk tawaf. Macam mana tawaf saya? Tawaf tuan tak jadi. Kena macam mana buat sekarang ni? Tuan kena pergi, tuan haji kena pergi balik semula, tawaf semula. Kerana apa kita nak tengok syarat-syarat sah untuk tawaf. Yang di sebelah merah ni tuan-tuan cukup penting. Berapakah jumlah syarat sah tawaf ni? Nampaknya 8. Ada 8 syarat sah tawaf ya. Kalau kita sembahyang, ada syarat-syarat sah untuk sembahyang, menghadap ke arah kiblat. Kalau kita sembahyang tuan-tuan pergi menghadap ke Tokyo ni, sembahyang berapa ratus rakaat pun jadi ke? Tak jadi. Sebab syarat sah untuk solat mesti menghadap ke arah kiblat, mesti menutupi aurat, mesti berwudu menghadap ke dalam besar, mesti menutupi aurat, dan mesti ini dan sebagainya. Jadi kalau tak jaga macam mana? Penting ya tuan-tuan. Syarat-syarat sah tawaf ada 8 perkara. Jadi kita dah lihat tadi tawaf ialah mengelilingi Kaabah 7 pusingan. Ya, bermakna tuan-tuan, saya katakan tadi 700 langkah itu pun mungkin yang berhampiran dengan Kaabah lah. Kalau siapa yang tengok atau ramai sampai ke dinding ni, kena pula kita tawaf dekat yang lingkungan bulatan yang baru dibina sekarang ni agak jauh, mungkin itu mungkin 500 langkah, mungkin 500 langkah sekali pusingan. Okeylah, wallahualam, kita pun tak tahu. Tuan-tuan tak payah bilang lah. Sampai nanti kita tawaf, kita tak payah bilang apa, tak payah. Tuan-tuan, cuma saya bagi tahu ni supaya tuan-tuan tahu setiap langkah tu ada makna dia. Bukan jalan kosong, bukan jalan macam biasa. Bermakna tuan-tuan masa tuan-tuan berjalan itu, ibaratnya tuan-tuan sedang sujud kalau laksananya solat, sedang rukuk laksananya kalau sekiranya sedang solat. Setiap langkah itu cukup penting ya. Jadi kita lihat syarat sah yang pertama bagi pelaku melakukan tawaf ya. Syarat yang pertama masa tawaf ialah suci daripada hadas. Hadas ya. Hadas ini tuan-tuan, kita sedia maklum hadas ini dia ada hadas yang besar, ada hadas yang kecil. Hadas besar, hadas kecil. Apakah penyebab-penyebab kepada hadas besar? Hadas besar ini sebabnya ada 6 perkara. Yang pertama, keluar air mani. Yang kedua, sebab hadas besar ialah bersetubuh, jima, suami dan isteri ya. Walaupun tak keluar mani, wajib mandi juga. Wajib mandi, mana berhadas besar lagi. Yang ketiganya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Kemudian baru 3. Mana 3 ni? 3 lagi khas untuk orang perempuan. Haid, nifas, wiladah. Jadi jumlah untuk hadas besar ni semuanya ada 6 perkara. 6 ni
Maknanya semua lelaki perempuan. Orang perempuan pun keluar ni, orang perempuan pun subuh, orang perempuan pun mandi meninggal. Haid nifas bila ada orang perempuan saja nak juga. Orang lelaki 3 je. Dia pun kena meninggal, dia pun subuh, dia pun keluar mandi. Sudah. Jadi 3 untuk lelaki, 6 untuk perempuan. Jadi tuan-tuan, 6 sebab-sebab yang menyebabkan mandi hadas besar itu, 6 perkara itu mesti dicaburkan. Macam mana kita nak caburkan hadas besar itu daripada tubuh badan kita? Jawapannya, hadas besar itu boleh tertanggal daripada badan kita ialah dengan kita mandi hadas besar. Nawaitu rafa'al hadatsil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku mengangkat hadas besar. Kita nak cabut hadas besar daripada kita. Bila seorang tu setubuh, maknanya hadas besar tu pakai terangkum pada dia badannya, melekat pada badannya. Nak cabut pada hadas tu, tuan-tuan, bermakna kita kena niat mandi hadas besar. Saya mandi wajib kerana Allah Ta'ala. Jadi mandi tercabut saja, suci dah badan. Contoh sebab itu bila kita lakukan salah satu daripada 6 hadas besar tadi, bermakna kita dah terpakai pada kulit dan daging kita, pakaian itu, kotoran itu. Macam mana kita nak cabut? Kita kena mandi hadas besar. Itu caranya. Kalau tak ada air macam mana? Bertayamum. Jadi tuan-tuan, sebab itu bila pakaian hadas itu macam saya sekarang, kalau kata pakaian hadas itu ada pada melekat pada badan kita, ada tapi tak nampak benda tu. Yang nampak ialah para malaikat, dia akan nampak hadas itu melekat pada badan kita. Sebab itu bila kita solat, waktu hadas besar itu melekat pada badan kita, sah ke sembahyang kita? Sah ke tawaf kita? Jawapannya tidak. Pakaian hadas itu tuan-tuan ibarat macam pakaian najis lah. Begitu. Kita buat apa pun tak boleh. Maknanya ibadah yang berkaitan dengan ibadah khusus ya, solat, tawaf, baca Quran, ini semua tak dibenarkan. Berarti kita kena cabut dengan cara mengangkat hadas besar. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ialah hadas kecil. Hadas kecil ni ada beberapa sebab yang menyebabkan seorang itu berhadas kecil. 5. Ya. Apa dia? Yang pertama, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Keluar sesuatu air ke, pepejal ke, kayu ke, batu ke, apa ke. Jadi semua yang keluar sama ada kita kencing, kita keluar ke dubur kita, kubur dan dubur, apa saja, angin ke, air ke, bentuk apa sekalipun, dianggap kita sudah berhadas kecil. Maknanya pada badan kita ni ada satu lapisan hadas kecil. Macam baju Melayu juga ada yang sikit. Kalau ada sesuatu tapi itu badan kan. Jadi tuan-tuan, apa akan jadi kalau sekiranya kita melakukan perkara hadas kecil itu? Ketika solat, kita tawaf, bermakna terputuslah dia punya kesahan solat itu. Sebab itu saya boleh gambarkan kepada tuan-tuan, hadas kecil ni benda yang baju pakaian hadas itu, yang kotoran itu kita pakai yang kecil macam baju Melayu juga. Gambarannya tuan-tuan jangan pula kata ya, pakaian itu kita pakai itu kotor. Ya, benda itu tak nampak. Tetapi macam mana kita nak cabut pakaian itu pada kita? Kita niat nawaitu ya, raf'al hadatsil asghar billahi ta'ala. Nawaitu wudu'a billahi ta'ala. Kalau itu pakaian itu tercabut. Masih kita basuh muka, basuh tangan, basuh rambut, basuh telinga, basuh kaki. Tertanggal saja. Okey, apa dia syarat yang menyebabkan, apakah sebab menyebabkan hadas kecil? Pertama, keluar sesuatu daripada kubur dan dubur. Yang kedua, sentuhan kulit lelaki dan kulit perempuan yang bukan mahram. Yang ketiga, tidur yang tidak tetap punggungnya. Punggung dia conggit sebelah katanya. Dengar khutbah Jumaat, kaki sebelah kanan, sebelah hari tak keluar. Dia pun tidur melekat sampai ke lantai. Jadi terbatallah dia punya wudunya. Ya, 3. Maknanya tidak tetap punggungnya ketika tidur. Yang keempat, menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Yang kelima, hitam, pengsan, mabuk dan sebagainya. Jadi tuan-tuan ada 5 sebab. Jadi dalam tajuk yang pertama itu pun, dalam syarat sah tawaf yang pertama, hadas itu tuan-tuan kena jaga betul. Sebab itu tuan-tuan,
Sebelum kita nak pergi umrah, sebelum kita nak buat niat nak pergi umrah, jangan tekan bulan 3 ni, bulan 9 tu, bulan berapa pun kita nak pergi umrah sekarang ni, kita kena fahami dulu, kita kena ulang kaji balik semula tentang mandi wajib dan berwudu. Sebab apa? Sebab bila tidak sempurna mandi, bila tak sempurna wudu, maknanya kita telah menggagalkan tawaf kita pada pusingan sekali. Kita jaga-jaga kerana bila wudu tidak sempurna, ya, basuhan wudu yang tidak lengkap, bermakna tawaf yang dilakukan sebanyak mana pun dilakukan dianggap tidak terjadi. Ya, jadi sebelum pergi umrah, sebelum pergi haji, tajuk wudu, tajuk hadas mandi wajib kena dikembali semula. Sebelum nak pergi nak tawaf di rumah tu mandi sunat musafir itu niat sekali saja mandi hadas besar, niat sekali buat kali semula. Lepas tu wudu pun tengok balik. Ya, basuhan wudu dan sebagainya. Elakkan daripada benda ni kita ragu-ragu lah, ya. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama tuan-tuan, ini antara tuan-tuan dengan Allah SWT. Saya pun tak boleh tengok macam mana tuan-tuan lakukan. Kecuali tuan-tuan tanya macam mana bagian-bagian boleh kita syarahkan ikut hukum yang telah diletakkan dalam kitab ikam, ya. Syarat yang kedua, syarat sah untuk melakukan tawaf ialah yang keduanya suci badan, pakaian, tempat tawaf daripada najis. Ini tuan-tuan, masa kita nak tawaf. Masa nak tawaf, nombor satu tadi, mesti wudu dan mandi hadas besar tu sah. Maksudnya hadas tu tak ada pada badan dia. Ya. Macam mana? Macam mana cara berwudu? Ya, sebenarnya dalam tajuk kita ni ada satu tajuk wudu nanti akan ada. Kalau saya nak cerita sekarang ni, dari segi ya perbuatan wudu, bolehlah kita sekilas pandang sajalah tuan-tuan, ya. Jadi kalau kita nak berwudu, yang pertama rukun wudu. Rukun wudu ni dia ada 6 perkara. Tengok rukun pula kan. Jadi tuan-tuan masa kita nak sembahyang tu, saya tunjuk dia punya baik. Yang pertama ialah niat. Nawaitu wudu'a lillahi ta'ala. Dia tak ada air, kemudian kita masuk sampai ke air. Ya, sampai ke air. Tuan-tuan, bila waktu kita nak niat sahaja aku berwudu kerana Allah Ta'ala, jawapannya bila air mencecah ke muka. Itu yang pertama. Ada yang niat masa tak ada air, tak jadi. Ya, bermakna tuan-tuan, air itu mesti mencecah ke muka, sebahagian baru dianggap niat itu terhasil ketika itu. Itu nombor satu lah, ya. Kebiasaannya masa kita tak ada tu, lepas tu lebuh. Maklumlah kita ambil wudu ni, kalau umur 70, maknanya dah 65 tahun dia dah berwudu dah lama ni. Jadi dia dah rasa pro lah. Dia rasa pro. Bila pro, dia profesional dah, biasa dah buat. Jadi masa wudu tu dia tak prihatin ketika tu. Jadi sebab itu bila kita solat, dia akan akal kita dia akan berkhayalan banyak, ya. Kerana waktu wudu itulah dia mainkan peranan yang cukup penting. Sebab itu kita masuk wudu, kita basuh. Ya, basuh yang pertama muka ni daripada awal rambut sehingga bawah dagu, daripada tepi sampai ke anak telinga kanan dan kiri. Jadi kita buat satu garisan sampai ke semua itu, basuh ke semua. Segala daging-daging, bulu-bulu yang ada dalam daerah muka mesti disampaikan air. Itu yang pertama lah. Rukun wudu yang kedua, basuh muka. Yang ketiga, basuh di bawah tangan sampai ke siku dan masuk di bawah kuku yang ada. Jadi tuan-tuan, kuku yang panjang-panjang kena kerat selalu. Sebab di bawah kuku kita tu ada daki-daki yang ada, kena buang. Sebab ini bukan kes apa tuan-tuan. Saya sebutkan perkara ini secara sah-tawaf ni, tujuannya ialah bila kita berniat umrah, apabila kita berniat umrah, tiba-tiba tawaf kita tak jadi, bermakna tanpa sedar tadi. Sebab apa? Sebab wudu kita tak sempurna, bermakna sa'inya pun tak jadi, berguntingnya pun tak jadi. Kita bawa balik Malaysia, bila kita bawa Malaysia, kita ihram tu masih jalan lagi. Sebab umrah kita belum selesai, bermakna ihram tu masih lagi berjalan bersama-sama dengan kita. Sebab itu masa tawaf ni tuan-tuan, dianggap sebagai ibunya kerana dia kena jaga betul-betul. Dia macam kita solat betul-betul, fokus betul-betul. Jangan kita anggap enteng pada perkara suka, ya. Lepas kita basuh tangan tuan, basuh rambut, basuhlah, ya. Ke semua
kemudian basuh telinga dan kaki. Had. Itu gambaran awal lah tuan-tuan. Rambut. Ya, rambut ini tuan-tuan ketika basuh muka. Masa basuh muka ni dia ada segmen ni. Satu garisan kita buat sampai ke bawah dagu. Segmen ini kita wajib nak kita basuhkan. Jawapannya wajib. Ya, jadi bermakna tuan-tuan, masa kita basuh muka ni sampai je lah, ya. Khususnya bagi wanita kalau ada yang berjumber, gantung-gantung sampai ke panjang mana pun, elakkanlah kita takut. Segala yang bulu-bulu daging-daging yang ada dalam kawasan itu dianggap dalam daerahnya, ya. Maka dijaga-jagalah. Okey, jadi tuan-tuan kita sambunglah, ya. Syarat yang kedua, syarat sah tawaf ialah suci badan. Masa tawaf tu badan kita suci, ya. Maknanya tak ada najis melekat pada kulit kita. Itu nombor satu. Yang kedua, pada pakaian, najis ada pada baju ataupun pada kain ihram, ataupun atas token bagi perempuan, ataupun pada apa-apa saja dalam poket. Jadi dalam pakaian kita tak boleh ada najis, ya. Kena jaga-jaga. Yang ketiga, tempat tawaf semasa najis. Masa kita nak tawaf, kita nak pusing tawaf, tempat kita berjalan tu, langkah demi langkah yang kita nak tawaf tu, kita nak berpusing tu dengan cara berjalan, jalanlah. Kalau dengan cara dipikul orang, dipikul lah caranya. Bermakna tempat kita berjalan, jangan kita memijak mana-mana jenis najis. Kalau ada, apa yang perlu kita buat tuan-tuan? Kita nak ambil sembahyang budak semula ke? Kalau kita kata pijakkan tahi burung contohnya di depan masa tawaf itu, apa yang kita nak buat? Kita nak ambil wudu semula ke ataupun kita nak basuh saja? Kita hanya perlu basuh saja, kerana menyentuh najis tidak membatalkan wudu, tak langsung membatalkan wudu. Ya, jadi kita pergi ke tandas, basuh saja najis itu, kemudian kita tengok di mana pusingan yang kita tawaf, kita sambung semula pusingan tersebut. Jadi tuan-tuan, ya, dalam kes wudu ni, ibadah kita bersuci ni memang kena ulang kaji balik semula lah, tengok macam mana keadaannya. Kemudian tuan-tuan, yang ketiga, semasa tawaf kita kena pastikan menutupi aurat. Kena tutup aurat. Sepanjang tawaf mesti menutupi aurat. Bermakna kalau lelaki antara pusat hingga ke lutut dalam mazhab kita. Orang lelaki ada yang kita tengok, orang-orang yang ada di sana kadang-kadang dia punya pakaian ihramnya tuan-tuan betul-betul di bawah pusatnya. Ya, nampak pusat dia terjojol dari keluar, tersembul dari keluar. Jadi tak maunya, sebab cara sah tawaf ialah kita kena pakai menutupi aurat. Ya. Ini duduk di atas pusat, kita ikat pakaian ihram bagi lelaki. Kemudian janganlah sentin ataupun pendek. Ya, di kawasan itu kita kena tutup. Manakala bagi wanita pula ialah seluruh tubuh badan pada aurat, kecuali muka dan pergelangan tangan atas dan bawah, zahir dan batin, kaf. Ya, jadi daripada kaf ini tuan-tuan, sebab itu bagi wanita eloknya cari pakaian yang ada, bukan elok, mesti pakai yang ada kaf ni. Dia ada kunci di sini, ada butang di sini, supaya dia tidak melambai, dia tidak angkat sekalipun nampak semua gelang-gelang dia semua. Ini tak boleh, semua tak boleh lah. Ini termasuk dalam daerah aurat, ya. Jadi bermakna tuan-tuan, masa kita nak jadikan sah ni, tawaf ni, umrah kita nak balik dah selesai, ya. Bukan perkara yang mudah yang kita bincangkan ini. Jadi aurat kena jaga, termasuk sekiranya stoking, begitu juga, ya. Jadi yang pentingnya tuan-tuan, sama ada lelaki maupun perempuan, cara yang ketiga menutupi aurat. Ya. Ya. Bagi perempuan, bagi wanita yang dalam keadaan ihram dilarang untuk menutupi muka. Tak boleh, ya. Tapi kalau sekiranya selepas ada dia buat umrah ataupun haji, dia tak berniat umrah ataupun haji, selesai saja dia nak pakai baju hijab tu, boleh semula, ya.
Yang dimaksudkan ketika tawaf ini waktu dia telah berniat ihram haji atau umrah. Ya, kalau lepas ni dia nak sambung balik lepas haji umrah, boleh dia nak semula pakai berpakaian niqab ataupun hijab tadi, ya. Kemudian yang keempat ialah nak tawaf itu bermula pada sudut Hajarul Aswad dan berniat tawaf jika tawaf wada' ataupun tawaf sunan ataupun tawaf nazar. Jadi tuan-tuan, sebelum saya cerita yang empat perkara ni, yang empat perkara yang tawaf ni, kita lihat yang biru di tengah. Kita nak tahu jenis tawaf, ya. Jadi jenis tawaf ni tuan-tuan, ada berapa jenis tawaf? Tawaf ini ada macam-macam jenisnya. Okey, tawaf yang pertama ialah tawaf rukun, bermakna tawaf niat haji dan ataupun umrah. Yang nombor satu ni tuan-tuan, tawaf rukun ni, tawaf yang mesti buat, ialah bagi orang yang telah berniat umrah ataupun telah berniat haji. Maksudnya dia sampai di miqat, dia niat nawaitul hajja wa ahramtu billahi ta'ala. Lepas dia niat, lepas tu dia nak tawaf. Ini kategori yang pertama. Ataupun dia sampai di tempat miqat di Tanah Ain, kemudian dia berniat nawaitul umrata wa ahramtu biha lillahi ta'ala. Dia berniat umrah. Lepas tu dia nak masuk ke Mekah, nak buat tawaf. Ini kategori yang pertama. Jadi kategori yang pertama ni tuan-tuan, tawaf rukun haji dan umrah ni, tawaf ini dianggap tidaklah diwajibkan untuk berniat semasa tawaf, ya. Bila sampai depan Kaabah, bagi orang yang buat umrah ataupun haji, perlu tak dia berniat sahaja aku melakukan tawaf 7 pusingan kerana Allah Ta'ala? Jawapannya tidak. Bahkan disunatkan saja. Kenapa? Kerana bahagian pertama ni, dia dianggap sebagai niat itu sudah terangkum sekali semasa berniat haji ataupun umrah. Bila dia niat berhaji, niat haji, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, dalam kapal terbang ataupun di tempat dia rukun haji, mana di dalam itu sudah ada niat untuk sa'i, ada dah niat untuk dalam tawaf dan sebagainya, dah package dalam. Jadi kategori yang pertama ni tuan-tuan, tawaf rukun ini dianggap sunat menambah semasa nak tawaf. Manakala tawaf yang kedua ni ialah jenis yang kedua, tawaf qudum. Tawaf qudum itu tawaf selamat datang. Ya, tawaf selamat datang ni pada siapa? Bagi orang yang melakukan haji, ya, ifrad. Bila masuk ke Mekah, dia orang lain pakat buat umrah. Dia masuk ke Mekah, dia dalam niat haji ifrad. Boleh tak dia buat umrah? Jawapan tak boleh. Jadi dia pergi ke Mekah, dia masuk dalam Masjidil Haram. Kali pertama untuk apa dia nak buat? Jawapannya disunatkan dia buat tawaf qudum, tawaf selamat datang. Ya, diucap selamat datang kepada Kaabah. Bermakna dia kena tawaf sekali, tawaf selamat datang ni bermakna 7 pusingan juga. Ya, 7 pusingan juga. Kemudian yang ketiga ialah tawaf tahiyyatul bait. Tahiyyatul bait ini tuan-tuan ialah, kalau kita di Malaysia ialah sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita masuk je masjid mana-mana masjid dalam Malaysia ni, dalam dunia ni, kita buat sembahyang sunat tahiyatul masjid, penghormatan buat masjid. Kita pergi masjid Beijing, kita pergi masjid mana-mana pun, kita pergi sembahyang sunat tahiyatul masjid 2 rakaat. Tetapi dalam Masjidil Haram kita laksanakan tawaf tahiyatul bait. Ya, sebab untuk penghormatan kepada masjid. Contohnya kita dah 10 hari duduk di Mekah, kita nak pergi sembahyang fardu di Masjidil Haram, sembahyang isyak, kita pun jalan sampai ke Masjidil Haram, tengok lengang masjid dalam Kaabah tu, ya, kita pun masuk, kita pun terus pergi tawaf tahiyatul bait. Ya. Yang mana tuan-tuan, selain daripada dua ni, yang pertama ni, yang ini disunatkan niat, tapi yang baki ni kesemuanya wajib berniat. Maknanya tuan-tuan, bila sampai dekat Kaabah, siapa yang nak tawaf qudum, sahaja aku melakukan tawaf 7 pusingan tawaf qudum kerana Allah Ta'ala. Kena sebut, kena mula dengan niat, kerana tak ada niat package dalam selain daripada umrah dan haji. Yang kedua, kalau yang ketiga tadi, yang tawaf tahiyatul bait, perlu tak ada niat? Wajib juga berniat, sahaja aku melakukan tawaf tahiyatul bait 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Yang keempat,
tawaf sunat. Begitu juga bila sampai dalam tu, dia dah tahiyat terbaik dah buat tadi. Kemudian dia pun sembahyang fardu isya. Habis sembahyang fardu isya, dia pun baca Quran. Lepas baca Quran, dia pun kosong pula. Nak beritahu tawaf sunat dah. Wajib tak dia berniat? Wajib. Dia pergi depan, di tepi tempat syarat wajibnya, syarat sah untuk tawaf ialah bermula pada Hajar Aswad. Dia pun tegak aja dekat Hajar Aswad tu. Dia pun niat sahaja aku melakukan tawaf sunat 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Dia pun tawaf. Maknanya tuan, hanya tawaf haji dan umrah saja yang tak perlu niat sunat berniat. Maka yang lain ini wajib untuk kita berniat. Kemudian tawaf nazar. Tawaf nazar ni bagi di jenis nazar ni ialah bagi orang yang dia mendapat satu nikmat dan dia berjanji dengan Allah yang sunat itu pada dia wajib. Contohnya dia dapat anaknya investasi 5A. Dia bernazar, aku bernazar, contohnya aku bernazar hendak tawaf ketika aku berada di Mekah nanti. Jadi tuan-tuan, orang lain jadi sunat pada dia ada sekali tawaf wajib bagi dia. Dia kena buat dia. Selagi dia tak lakukan, bermakna dia terhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya apa yang disebutkan tadi jadi terhasil pada dia. Ya. Jadi boleh kita nak nazar pada tawaf, umrah dan pada puasa. Ya. Kemudian yang terakhir ialah tawaf wada', tawaf selamat tinggal, nak balik daripada, nak keluar daripada Mekah, nak balik ke Malaysia. Jadi tuan-tuan, tawaf jenis ini yang terakhir ni wajib juga kita niat. Sahaja aku melakukan tawaf wada', 7 pusingan kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan tak sebut 7 pusingan itu pun tak apa. Tak apa. Sahaja aku melakukan tawaf wada' kerana Allah Ta'ala pun boleh juga. Tak ada masalah ya. Jadi tuan-tuan ini jenis-jenisnya. Jadi kita kembali ke semula pada syarat yang keempat. Syarat keempat bermula pada Hajar Aswad. Ya. Maknanya tuan-tuan kalau tiang yang pertama di depan saya ni ialah tiang yang pertama Hajar Aswad. Kita kena mula di sini. Kita pusing di sebelah, kita pusing ya sampai di sini. Genap satu pusingan, genap 365 dengan pusingan ini, genap di sini. Barulah dianggap satu pusingan, baru 1/7 daripada tawaf. Dapat 2 pusingan, baru 2/7. Dapat 7/7, baru dapat sekali tawaf. Dapat satu. Itu mana dia? Ya. Ya. Tadi nazar tu, kira dia terlupa pada mesti apa pun ingat. Buat nazar dia. Kalau sekiranya tawaf nazar ni, dia sudah bernazar, kemudian dia pulang ke Malaysia sampai kita teringat dia dengan takdir. Memang takdir. Dia kata mana tak keadaannya? Jawapannya dia kena pergi buat umrah kali yang berikut je lah. Selepas 2-3 tahun selepas itu kena bayar balik hutang yang dia sebut itu. Tertanggung sehingga meninggal dunia. Tertanggung sampai bila-bila. Selagi tak buat, selagi itu dia menanggung hutang. Ya. Dan bila balik ke Malaysia itu pesankan waris, kalau sekiranya dia tak boleh, dia kena hantar, ya, buat. Kena ada wakil lah. Ya. Jadi maknanya tuan, nazar ni perkara sunat yang jadi pada wajib pada dia. Yang penting ni, perkara sunat dia wajib. Kalau dia nazar yang wajib tak jadi. Ya. Yang sunat ya. Okey, kemudian yang seterusnya tuan, kita lihat syarat sah yang kelima. Menjadikan Baitullah di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Syarat ini tak susah, senang je. Jadi tuan-tuan katakan ini ialah Hajarul Aswad punya sudut. Kita berjalan, bahu kiri kita sepanjang masa bearingnya. Kalau tuan-tuan kita buat satu garisan antara sudut daripada bahu kanan ke bahu kiri ni satu garis lurus di atas tangan kita, bermakna sepanjang kita berpusing itu, kita jadikan kiri kita ni mengenai pada badan Kaabah. Jangan pegang Kaabah tu. Kita jalan begitu. Berjalan, ya, kita berjalan pusingan, satu pusingan sampai habis, dianggap baru selesai tu. Ya. Ini syarat yang keempat ya. 1 2 3 4. Yang kelima ya, menjadikan Baitullah sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Jadi begini tuan-tuan, bila sampai ke pusingan satu tegak, kita teruskan
baru dikira satu, dan berikutnya sampai 7 pusingan dengan sempurna. Dan dalam pusingan itu sekiranya kita memusingkan badan kita, sudah tidak menjadikan kiri ini sebagai tempat kiblatnya masa tawaf, bermakna pusingan itu kita sudah kurang 1, 2, 3 langkah. Maknanya kuranglah, kalau tadi saya katakan 700 langkah untuk 7 kali pusingan, bermakna sudah kurang 3 langkah. Jadi tak dia punya tawaf? Tidak. Bermakna dia kena kembali ke tempat yang dia kurang kiri tadi. Bermakna dia kena patah balik 2-3 langkah ke tempat itu, kemudian dia akan start balik semula untuk menyambung pusingan itu dengan sempurna. Dan sekiranya ragu-ragu tuan-tuan tak perlu susah, tambah saja 1 pusingan, jadi 8 pusingan. Itu mudah cerita lah. Jadi tambah 8 pusingan, sudah tentu yang ragu-ragu itu akan terhilang sendirinya. Ya, jadi terlengkaplah kita. Jadi 8 langkah lah. Jadi begitulah ya, 8 pusingan. Sebab apa? Sebab cara sah ni mestilah yang menjadi sebelah kiri Baitullah tu di sebelah kiri dan berjalan ke hadapan. Ini satu masa dulu tuan-tuan, Kaabah ni duduk di tengah-tengah. Masjidil Haram tu kalau tuan-tuan tengok dia 4 segi. Siapa yang tawaf di atas di bangunan masjid, dia pusing itu, dia ikut pula ikut pagar kan. Ikut belah sini. Kaabah tu betul ni, betul ikut pula tegur sama lepas pergi belah sana. Sebab tu baru-baru ni kita tengok dah ada satu pusingan bulatan di tengah di tepi mataf tu, bangunan ada 2 lapis sekarang ni. Itu penyelesaian kepada masalah ini lah. Mengurangi. Tuan-tuan cuba kita tak jaga-jaga dalam urusan syarat ini, kita pulang dalam keadaan sa'i tak sempurna bila tawaf ini sangkut. Ya, jadi bermasalah ya. Okey, jadi kemudian seterusnya tuan-tuan, mengelilingi Kaabah 7 pusingan dengan yakin, dengan pasti. Kalau apa-apa yang terjadi tuan-tuan semasa tawaf, jangan sekali-kali kita kata anggap mudah, jangan. Tuan-tuan pusing 7 pusingan, kalau ada rasa ragu-ragu di mana-mana tempat, tuan-tuan tambahlah jadi 8 pusingan. Itu dia nasihat saya. Tambah jadi 8. Janganlah rasa nanti dia sekarang ni kita rasa okey, balik ke hotel kan, dia boleh datang balik, dia punya perkara-perkara yang meragukan kita. Jadi masalah. Jadi masa pusingan, syaratnya mengelilingi Kaabah 7 pusingan yang yakin, pastikan dengan sempurna 7 pusingan itu. Yang ke-7, berjalan tujuan tawaf. Di sini tuan-tuan, pada perkara yang ke-7 ini, masa melakukan ibadah ini, macam saya nyatakan tadi, masa berjalan ini tuan-tuan kurang 1 langkah, bermakna kalau ibarat semayang kurangnya i'tidal, kurangnya rukuk, tak ada, bermakna tak sempurna solat ataupun ibadah tersebut. Jadi dalam kes kita berjalan, masa kita berjalan ini, katakan dalam tempoh tersebut, masa kita pusing itu, tiba-tiba kita bertemu dengan kawan, ataupun kita pegang isteri kita pegang kita pada kain hujung ni, kita dalam ihram, kain isteri kita pegang, tiba-tiba kita rasa hilang isteri kita. Kita rasa hilang, mana kita tarik-tarik dan hilang, tak seringan dia pegang. Kita pun pusing pegang tuan. Pusing ni bermakna satu syaratnya ialah menjadi kiri ni sudah ada dah angkau situ tu. Yang kedua pula kita pergi cari. Kita pun pergi, katakan dia patah balik tempat yang pusing tadi. Dia dah hukum ni, dia pun patah balik juga. Kemudian dia pergi pusing untuk mencari isterinya yang hilang tadi ke belakang. Dia pusing pula itu cari tawaf. Pusingan masa mencari isteri itu dianggap tidak jadi, kerana niat itu berjalan tujuannya tawaf, bukan mencari isteri, mencari air, mencari tak ada, mencari duit. Ada tuan-tuan masa tengah tawaf itu tiba-tiba step mata dia jatuh. Dia niat sekarang aku pusing ni sekarang, aku jom cari tempat tu, tengok tanda dah nak ada air tuan. Tuan jangan main dalam perkara ni. Jangan, pasal kita jumpa satu ni banyak sangat dia hilang piyah ni masa tawaf sunat. Piyah ni pula jenis yang memang mahal pula. Dia kata aku kan sampai pusing, nak patah balik tak boleh ni orang penuh. Dia pun pusing. Aku kan sampai. Jangan gitu. Ya tuan-tuan, anggap ingat tawaf itu selesai dengan tawaf. Kalau ada adalah jumpa. Tak ada
kebaikan. Kita doa kita tadi lah ya. Pusingan keempat kata tadi. Tawaf pusingan keempat. Doa gitu kan. Mungkin keempat tu ya boleh kita angkat. Bacalah doa. Allah tanya ni wa taqani wa barik fi ma a'tani wa qul alayya kullu wa taqdi khair. Doa tu bacalah tuan hafallah ya. Kemudian tuan syarat yang ketiga yang ketujuh ni berjalan tawaf ya. Masa tawaf ni memang banyak benda yang kita bawa. Luruh belaka ada yang jatuh. Tak kira orang tolak lagi kedua berhenti ni. Jadi kena jagalah cara-cara itu ya. Kemudian dilakukan dalam Masjidil Haram, tawaf dekat tempat lain di Malaysia atau tak jadilah. Tawaf itu mesti dalam Masjidil Haram. Ya. Dan di luar daripada Kaabah maksudnya. Di luar Kaabah. Jadi dalam Kaabah ni tuan-tuan tak boleh. Dalam Kaabah ni termasuk dalam Hijr Ismail dan Sanarwan. Jangan sentuh yang lingkungan U tuan-tuan. Itu namanya Hijr Ismail. Jangan kita shortcut kalau dengar, jangan kita pegang hatim tu. Masa kita tawaf tu ada macam U tu, ada lampu di atasnya. Masa tawaf kita pun tangan jalan. Jangan. Orang lain memang buat. Jangan kita buat begitu. Tunggu habis umrah, habis apa, baru selesai. Sebab syarat yang ke-8 ialah mesti tawaf dalam Masjidil Haram. Dan jangan sentuh mana-mana binaan Kaabah termasuk hatim. Hatim ni tuan-tuan ialah sempadan Hijr Ismail. Ya. Jangan pegang lampu Kaabah, jangan pegang. Syazarwan ni mana tuan-tuan? Syazarwan ni begini. Kalau tuan-tuan Kaabah ni bangunan begini, di tepi ni ada satu segitiga. Dia punya tapak, binaan Kaabah, tapak dia. Jadi di sini ada satu begini. Jadi tuan-tuan kita pijak ke, kita pegang ke, jangan. Ya, Syazarwan ini namanya Syazarwan lah. Syazarwan ni ialah tapak dia punya binaan Kaabah, dia punya penahan tapak dia ya. Tepi. Manusia Kaabah ni semua hidup ya. Tegak bangunan dia, kemudian tepi dia semua hidup. Jadi jangan kita duduk rapat sangat semasa melakukan tawaf ya. Syarat 8 perkara ini tuan-tuan. Jadi saya anggap 8 perkara ini tuan-tuan, ini sebagai ibunya tuan-tuan cubalah ya. Yang pernah tuan-tuan kalau boleh saya tahu berapa orang yang tak pernah lagi melakukan tawaf dalam seumur hidupnya. Cuba angkat tangan yang tak pernah lagi. Yang tak pernah lagi. Oh, terlalu ramai ni ya. Okey, turun tangan. Apa, terima kasih. Kerana boleh saya katakan selagi tuan-tuan belum sampai ke tempat ini, selagi itu masih kita tercari-cari, kita pun belum boleh gambarkan. Tapi tuan-tuan cubalah ingat apa perkara ini. Ya, bila sampai di depan tu tuan-tuan akan terkejut. Tuan-tuan akan rasa teruja lah, terkejut. Terkejut satunya antaranya ialah kita terkejut dengan perangai manusia ketika itu. Macam-macam perangai, macam-macam fa'il yang akan buat. Dia peluk melekat lah, dia ambil kain ihram tu dicampak, macam-macam. Jangan terkejut, tuan-tuan ikut dia punya garis panduan. Jangan tuan-tuan sekali pun sama je nanti. Jangan sekali-kali. Sebab kita ada garis panduan, kita ada ikut hukum hakam ya. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan ada soalan ke nak tanya? Kalau tidak, ya. Saya nak merujuk kepada satu perbuatan semasa saya menjalankan umrah. Mungkin saya boleh tunjuk ke? Ya. Masa melakukan Tawaf dah. tawaf wadah. Katalah itu Kaabah, Kaabah. Jadi yang sungguh sopannya ialah dia berjalan tidak membelakangkan Kaabah. Saya tak tahu mana punya masa dan sebagainya. Sehingga Kaabah tu hilang daripada pandangan dia, baru dia bersih. Jadi perbuatan sopan ni saya tak tahu boleh kita buat semasa tawaf wadah. Semasa tawaf wadah ni, tawaf dalam tinggal, kita nak pulang, kita nak keluar dari Mekah, wajib hukumnya kita kena tawaf wadah. Wajib, dia bukan sunat ni. Kalau tak buat, apa jadi tuan-tuan? Dan bersihkan kami 350 riyal ya. Tawaf wadah ni hukumnya wajib, bukan sunat. Yang lain ni sunat. Hudung sunat. Dia ini wajib, dia ini wajib. Jadi lepas kita tawaf wadah sama tinggal, adakah mesti kita hendak memandang Kaabah sehingga hilang pandangan mata kita Kaabah tersebut? Jawapannya tidak. Jawapannya tak. Ramaikan tangan tu ya. Dia ramaikan tangan. Ya. Saya pun Dia begini, bila kita berada di depan Kaabah, ya, kita membelakangi sehingga selesai pada pandangan mata kita telah
ganggu orang lain dalam sedang tawaf. Kecuali Kaabah tu betul-betul duduk depan mata kita, kita kosong, tak ada orang, kita boleh buat begitu. Sedangkan dalam keadaan semasa sekarang ni memang tak akan berlaku begitu. Jadi masa kita tawadah, ya, yang wajib ialah kita tawadah. Kita berjalan tanpa mengganggu orang lain, melakukan ibadah, tidak mengganggu dan sebagainya, jatuh dan sebagainya, pergi sampai di sudut yang terakhir di luar masjid. Kita dah dapat sebahagian Kaabah, kita hanya tengok pada pandangan terakhir dan kita balik ke hotel. Kalau kita patah balik tuan-tuan, tawaf yang wadah kita buat itu dianggap kosong, hanya buat semula. Nanti dia akan belajar tentang wadah. Bermakna masa tawaf wadah, kalau sama tinggal, tuan-tuan tak pernah lagi tawaf pun, ini nanti kita wadah balik. Jadi yang penting tuan-tuan, alhamdulillah ya, kita faham dulu insyaAllah. Ini bermakna masa kita wadah tu, kita pulang ya, dengan redha kita doa, ya Allah, biar pandangan yang budi akan datang serta segala itu ya. Apa yang kita nak pulangkan, memang saya pergi bawa jemaah pada beberapa buah negeri macam tu pandangannya, dan mereka tak boleh nampak. Kita boleh kata yang wajib itu tawadah, pada pandangan itu tidak wajib sama sekali, itu adat, kebiasaan. Jadi pulang besok ya, kita kembali kepada antara adat dengan syariat, kita pandu pada syariat ya. Okey, kemudian tuan-tuan, sebelum kita nak lihat ni, kita tengok sedikit sunat-sunat tawaf. Jadi tuan-tuan, kalau bolehnya hari ni kita bawa satu replika tawaf Kaabah tu. Kalau tidak, tuan-tuan yang tak pernah tawaf, kita tawaf ramai-ramai kan. Kita tengok ada tiang kan, kita pun tawaf pusing ramai-ramai, baca pusingan pertama, doa. Nanti waktu amali nanti kita akan buat insyaAllah ya. Okey, sunat masa tawaf yang berjalan kaki. Sunat berjalan kaki ya. Kalau yang boleh kursi roda, boleh yang pakai sekeduk dan sebagainya, naik kenderaan, naik unta, itu zaman dulu ya. Sunatnya berjalan kaki. Yang kedua, beriktibah bagi tawaf diiringi dengan sa'i. Iktibah ni tuan-tuan ialah maksudnya memakai pakaian ihram bagi lelaki, membuka bahu kanan. Macam saya tunjuk gambar 2 minggu lepas bagi jemaah haji ataupun umrah bagi lelaki. Bila masa tawaf dia akan buka bahu kanan, kemudian dia berehat. Masa berehat lepas tawaf tu dia akan minum air zam-zam, lepas tu dia pergi solat sembahyang sunat, lepas tu pergi sa'i. Sebelum sa'i buka balik dia punya bahu kanan, kemudian pergi sa'i semula ya. Jadi itu amalan sunat semasa tawaf, tak wajib sunat ya. Yang ketiga, melakukan ramal, iaitu berlari dari anak pada tawaf yang diiringi dengan sa'i pada 3 pusingan yang pertama sahaja. Jangan berlari pusingan sampai 7 pusingan. Dia berlari ni buat acak-acak kata orang, buat jogging yang perlahan saja. Ini bagi lelaki, bagi orang perempuan jangan buat, makruh hukumnya. Jika lain terjadi ya. Jadi berlari dari anak bagi lelaki 3 pusingan pertama saja. Mengikut sunnah Nabi bila menawan Kaabah, menawan Mekah semula, Rasulullah dengan sahabat 3 pusingan pertama itu berlari. 125,000 orang sahabat tawaf masa tu. Bayangkan tuan, 125,000 itu bergombak Mekah. Orang yang kafir Quraisy duduk dalam rumah masing-masing tengok, ya Allah katanya. Semua angkat bendera putih, semua pergi mengucap 2 kalimah syahadah kepada Nabi. Itu hikmah dia lah, menunjukkan betapa gagahnya Islam pada ketika itu. Orang semua turun mengucap 2 kalimah syahadah. Takut orang kalau tak masuk Islam cepat-cepat habis dipancungnya ya. Tapi Islam ada peraturannya ya. Kemudian yang sunat yang keempat ialah istilam. Hajarul Aswad mengucupnya, dan istilam rukun Yamani dan tidak mengucupnya. Tuan-tuan, katakan depan tiang raya ni ialah rukun Hajarul Aswad, bersebelahannya ialah rukun Yamani. Apabila seseorang itu sampai dia nak mula pada rukun Hajarul Aswad ni, dia mulanya lambaikan tangan, dalam masa yang sama jaga dia punya bahu mengirikan Kaabah tu. Dia angkat tangan, bismillah, Allahu akbar, walillahil hamd. Dia angkat tangan ni istilam, seolah-olah dia menyentuh Hajarul Aswad. Seolah-olah dia menyentuh Hajarul Aswad. Dia tak boleh pergi datangkan, dia seolah-olah menyentuh Hajarul Aswad.
dan kucuk sampai ada bunyi mengucuk. Kemudian dia pun jalan. Pusingan pertama jauh ni tuan-tuan, sampai di rukun Yamani. Sampai di situ, sampai kata di sebelah sana, ya, sampai di sebelah sini. Bila sampai saja di sudut sini, dia hanya mengilir juga begini, dilambaikan saja tanpa mengucuk. Pada setiap kali pusingan tuan, sunatnya istilam, angkat tangan, kemudian kucuk pada Hajar Aswad, dan bila sampai kepada rukun Yamani ini, dia angkat tangan kucuk, angkat tangan saja tetapi tanpa mengucuknya. Sunat. Rukun syaratnya apa? Sunat-sunat yang keempat. Bermakna satu pusingan ada dua kali istilam, dua kali angkat lambai tangan. Istilam di lambai, dia melambai, yang satu kucuk, yang kedua teruskan. Bila sampai di sini, dia pun Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Masuk pada pusingan kedua, dia pun kata bismillahirrahmanirrahim, kucuk. Kemudian baca doa tawaf yang kedua. Sampai saja di situ, dia pun angkat tangan yang kedua tanpa kucuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Kemudian sampai pusingan yang ketiga pula, bismillahirrahmanirrahim, kucuk, terus tawaf yang ketiga. Sampai di situ angkat tangan saja tanpa kucuk. Bermakna ada berapa kali angkat tangan pada 7 tawaf ni? 7 kali pusingan. Ada 14 istilah. Pada rukun mana? Pada sudut mana? Pada sudut Hajar Aswad dan Yamani. Satu ni kita angkat tangan dan kucuk, yang sana kita angkat tangan tanpa mengucuk. Bacaan antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad ni tuan-tuan, doanya sama je. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Sampai sini. Kemudian yang daripada rukun Hajar Aswad ni sampai jumpa balik ke sana, itulah doa yang pusingan pertama yang kita baca dulu, pusingan kedua, ketiga, keempat yang kita baca Allah ja'alhu hajjan mabrura saya masyhura dan maghfura tadi. Itu daripada sini sampailah kepada rukun Yamani. Daripada Yamani itu sampai ke sini, Rabbana atina fid dunya hasanah yang kita baca tadi. Itu maknanya tuan. Itulah pusingan tawaf yang kita akan buat. Sunatnya begini. Kalau tuan-tuan nak senyap begitu tak apa. Tak apalah. Tapi pastikan syaratnya yakin kita pusingan. Kalau dah diam tu macam kita semayang diam, tak tahu berapa rakaat lagi yang lupa ya. Okey. Kemudian tuan, kita terus pada yang sunat yang keempat, kelima, ialah sunat yang membaca zikir dan doa. Kita bacalah zikir dan doa ya, dan sepanjang masa tawaf antara rukun Hajar Aswad sampailah habis ke pusingan tersebut. Berturut-turut 7 pusingan tersebut, tuan-tuan, perkara sunat yang ke-6 ni ya, yang ke-6 ni berturut-turut. Bermakna pusingan pertama ni tuan-tuan habis. Kemudian kita rasa ini makruh, contoh makruh, contoh yang tak mengikut sunat. Lepas pusingan, satu pusingan, dia rasa lapar, nak pergi ambil tom yum pula, makan roti Arab. Dia pun makan, minum, kenyang, alhamdulillah. Lepas tu dia masuk balik masjid, dia menyambung pusingan kedua. Hukumnya sah tawaf itu, sebab tak wajib berturut-turut. Jawapannya ialah hanya sunat saja berturut-turut. Ya, dia sambung semula. Mana yang kurang dia tampalkan, dia tokohkan ya. Kemudian sampai pusingan yang ke-6, tiba-tiba dia nak buang air kecil dulu pula. Masa sakit perut, dah makan tadi roti Arab, kemudian dia sakit perut, dia pun berhenti itu, dia pergi cari tandas, dia pergi tandas, ambil wuduk semula. Jangan lepas dia buang apa semua tadi. Hadas ada tu. Kemudian dia ambil wuduk semula, dia menyambung pusingan ke-7 itu dengan penuh. Jadi selesailah tawafnya, sah tawafnya, tetapi tak dapat pahala sunat kerana sunatnya berturut-turut. Wallahu a'lam. Itu maksudnya. Kemudian tuan, tawaf dengan khusyuk dan tawaduk. Ini maksudnya kena jaga tata tertib adab. Buka buku doa, baca. Kalau ada sekarang ni tuan-tuan
Ada yang buku doa yang pakai yang phone tab dan sebagainya, handphone kita tu ada, kita pakai buku. Kita pakai buku. Jangan kita bawa handphone kita tu bersembang masa tawaf. Bersembang tuan, hilang dia punya hikmah dan falsafah masa tawaf ni. Jangan. Takut-takut hilang pula. Sebab berjalan tujuan tawaf ni kena jaga-jaga. Takut hilang. Kemudian yang terakhir, lepas saya selesai tawaf, tuan-tuan jangan lupa selepas mana-mana tawaf pertama ke, tawaf kudung ke, tawaf terbaik, tawaf sunat ke, nazar ke, tawaf tawadang ke, jangan tinggal sembahyang sunat tawaf dan minum air zam-zam. Dua benda ni kena buat sebelum pergi mana-mana pun. Lepas tawaf jangan lupa minum air zam-zam, solat 2 rakaat. Mana-mana tawaf jangan tinggal 2 benda. Minum air zam-zam, solat 2 rakaat. Niatnya sahaja kusunai sunat, tawaf 2 rakaat kerana Allah Taala. Niat begitu. Benar. Wallahu a'lam. Jadi sambung nanti lah tuan-tuan pada pusingan akan datang ni kita cerita apakah yang berkaitan dengan tawaf. Jadi tuan-tuan, kesimpulan yang kita bincang hari ini, kita bincang syarat sah tawaf ada 8 benda ni dianggap ibu lah, tuan-tuan kena jaga betul-betul. Ya, kalau saya sebut ni mungkin tak ingat dah ni. Lepas tu jenis-jenis tawaf dan perkara-perkara sunat semasa tawaf. Jadi itu sajalah untuk sesi pertama. Kita sambung sampai ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.